Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kali ini kita berada topik yang terakhir dalam bab 8 iaitu 8.5 sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. So, sebelum saya start, semua pelajar boleh bukalah buku teks masing-masing pada muka surat 182 sehingga muka surat 185. Right? So, kita start sekarang lah, ya. Okey, sebelum saya nak bagi tahu tentang sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina ni, kita lihat dulu apakah maksud seni bina. Ya. So, seni bina ni bermaksud bidang seni untuk mendirikan bangunan, kemudian reka bentuk dan juga reka letak, ya, yang dibina oleh manusia. Bermakna apa saja seni yang mendirikan bangunan, apa sahaja reka bentuk dan juga reka letak, itu mestilah dibina oleh manusia lah. Okey, dan itu dinamakan sebagai seni bina. Tapi kalau kita nak melihat dari segi skop seni bina Islam ni, okey, seni bina Islam ni kita boleh lihat dari segi masjid. Okey, di masjid, kemudiannya kita lihat juga pada beberapa bangunan lah yang bercorakkan Islam dengan mempunyai ciri-ciri tertentu. Okey, dan kalau kita cerita tentang masjid, okey, seni bina Islam ni starting daripada mana? Okey, starting bermulanya dari pembinaan Masjid Quba. Okey, Masjid Quba yang telah dibina pada zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, so ketika itu pada zaman baginda, masjid ni dia berfungsi sebagai tempat beribadat, tempat sembahyang lah, ya, dan menyampaikan segala maklumat. Itu kegunaan masjid ketika itu. Right? Dan masjid tertua ini, iaitu Masjid Quba ini, telah menjadikan model pembinaan masjid yang lain lah, dan diteruskan sehingga kini. Okey, so itu dari segi pengenalan tentang seni bina lah dalam tamadun Islam. Okey, so kita lihat pula apakah ciri-ciri seni bina Islam. Okey, ciri-ciri seni bina Islam ni dia ada 5. Okey, yang pertama, seni bina Islam ni mestilah berunsurkan luahan perasaan. Okey, luahan perasaan yang hening. Hening tu macam sayu, senyap, okey, dan kemudiannya dalam keadaan yang aman. Okey. Ciri kedua adalah mempunyai ruang cahaya. Okey, mesti ada ruang cahaya masuk. Okey, kerana untuk keselesaan beribadat. Maksudnya awak tak adalah sembahyang dalam gelap. Awak tak adalah dengar ceramah agama dalam gelap, sebab cahaya tu memberikan peranan penting lah dalam segala pelaksanaan pekerjaan kita untuk beribadat. Okey, yang ketiga, terdapatnya memisahkan ruang, di mana pemisahan ruang antara lelaki dan juga perempuan, lelaki dan juga wanita. Adanya ruang. Maksudnya di bahagian depan masjid tu adalah ruang untuk lelaki, belakang pula ditutup dengan tirai untuk ruang perempuan. Okey, dia tak boleh sekali. Right. Dan yang keempat adalah binaannya mesti kukuh, selamat dan juga tahan lama. Bukan untuk kegunaannya 2-3 hari je teruntuh. Tak, ya. Binaan dia mesti selamat, mesti tahan lama. Okey, boleh faham, ya? Dan yang terakhir adalah ruang bentuk dia, reka bentuk dia sesuai dengan iklim setempat. Contoh, kalau dekat kawasan padang pasir, tengah-tengah panas tu, kalau kamu tutup semua macam iglu, tak sesuai lah, tebal, ya. Sebab cuaca panas, jadi bila awak buat rumah macam iglu, masjid macam iglu, dia memerangkap haba. So tak selesa untuk beribadat. Faham, ya? Dia mesti rekaan tu mesti ikut cuaca, ikut iklim kawasan tersebut. Okey, so kita lihat satu persatu binaan kesenian yang ada dalam tamadun Islam. Okey, binaan pertama dapat dilihat melalui menara dan juga mihrab serta mimbar. Okey, dekat masjid, mana-mana masjid, okey, dia akan ada menara lah. Ada menara, ada mihrab, ada mimbar. Okey, so
seni bina Islam ni telah memperluaskanlah bidang seni menara. Ya, menara ni dibina dalam bentuk tirus. Tirus dan juga tinggi. Tirus dan juga memuncak dengan tinggi. Kenapa kena buat macam tu? Sebab untuk memastikan laungan azan didengari dari jarak yang jauh. Kalau kita biasa dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. So maksudnya bukan dekat dalam masjid tu je dengar. Di luar, di kawasan luar masjid pun dengar dengan jarak yang jauh. Okay, contoh 4 km, 3 km masih lagi dengar azan tersebut. Okay. So yang kedua, mihrab. Okay, mihrab yang ini mihrab. So apa fungsi mihrab ini? Fungsi mihrab ni sebagai penanda arah kiblat. Di mana kedudukan kita nak sujud. Kiblat dan juga menjadi satu daripada elemen penting dalam sesebuah masjid lah. Di mana kedudukan kita nak menghadap ke arah mana. Dan inilah fungsi mihrab. Dan yang ketiga, mimbar. Ini mimbar. Siapa biasa tengok TV 1, time solat Jumaat tu ada seorang ulama ke imam ke akan ada berdiri di atas ni. Apa fungsi mimbar? Okey, fungsi mimbar ni adalah digunakan oleh imam untuk membaca khutbah ataupun syarahan lah. Khutbah dalam bahasa Arab. Syarahan, kita tahu kan percakapan, itu penggunaan bahasa Melayu dia lah. Okey, ini gambaran yang ditunjukkan di kawasan Masjid Sultan Hasan, Madrasah Kahirah. Ini kedudukan dia. Ada mihrab, ada mimbar. Di luar tu ada menara. Okey, yang memberikan kedengaran untuk laungan azan tu sampai keluar kawasan masjid. Okey, so kita pergi yang kedua. Okey, dalam seni bina Islam juga dia menggalakkan perhiasan yang indah, yang cantik. Kerana tamadun Islam ini juga menghasilkanlah bentuk bangunan yang indah, kubah yang menarik, arca yang mempersonakan serta seni khat dan juga ukiran yang menakjubkan. Awak nampak tak keliling ni? Ini adalah kubah-kubah, bukan kubah lah, kira macam lukisan arca seni khat yang telah diukir dengan kalimah-kalimah tertentulah, contohnya Allah, Muhammad dan sebagainya. Okey, dan ukiran menjadi lebih berseni apabila dihiasi dengan kaca yang bertatahkan batu permata. Okey, dekat sini ada diletakkan batu permata. So nampak lebih berkilau lah. Okey. Dan fungsinya adalah untuk mewujudkan rasa tenang sebagai pelengkap kepada binaan dan memperlihatkan adanya keunikan seni bina Islam. Alright, so ini merupakan antara hiasan dalaman di kawasan Masjid Putrajaya, Malaysia. Okay, cantik kan? Tenang aja kita nak solat ke apa. Alright, so yang ketiga, seni bina tamadun Islam ni juga kita boleh lihat pada keunikan reka bentuk. Bentuk bangunan itu sendiri. So bentuk pertama kita lihat pada pintu. Pintunya adalah berbentuk melengkung. Nampak ni, melengkung. Melengkung. Kenapa melengkung? Sebab lengkung tu, yang ini, lengkungan ini, melambangkan perasaan hormat dan tunduk menjemput masuk ke dalam masjid ataupun institusi tersebut lah. Macam kita orang tengok orang Jepun tunduk, melengkung kan? Itu menunjukkan rasa hormat lah. Dan yang kedua, identiti unik yang ketara adalah dari segi aspek penggunaan air dan juga cahaya yang berfungsi untuk menimbulkan kesan dari segi penampilan ruang. Ruang-ruang cahaya ni digunakan lah. Nampak ni. Nampak? So memang kita rasa tenang, ada kesan lah di sebalik penggunaan ruang-ruang tersebut. Right? So ini gambaran di Masjid Cordoba, Spanyol. Okay, ini di Istana Alhambra, Spain, Spanyol. Okay, kita pergi yang seterusnya. Dari segi seni bina Islam ini juga kita lihat melalui dari segi reka bentuk iklim. Kenapa kena ikut reka bentuk iklim? Macam saya cakap tadi lah, kena ikut keadaan cuaca. Kerana seni bina Islam ini juga menerima budaya setempat dan disesuaikanlah ikut faktor geografi. Mesti ikut faktor geografi. Dari segi bentuk muka bumi, cuaca, keadaan angin dan juga suhu. Seni bina di Nusantara ni dia mempunyai tingkap yang sangat tersusun.
ya, dengan jumlah yang banyak lah, sebab keadaan dia panas dan juga lembap. Jadi kena mempunyai tingkap yang banyak. Ya, fungsi tingkap yang banyak ni adalah untuk penyejukan dan juga pengudaraan lah, supaya cahaya senang keluar, udara pun masuk senang dan keluar dengan keadaan melalui tingkap. Mewujudkanlah dalam keadaan masjid itu kita panggil tak terperap. Maksudnya suhu tak tinggi dalam kawasan masjid dengan adanya penggunaan tingkap tadi. Okey, ini contoh masjid yang ada di Malaysia, iaitu Masjid Tengkera, Melaka. Ya, dia mengikut cuaca, mengikut iklim setempat. Alright. So, selain daripada itu, seni bina tamadun Islam ini juga dapat dilihat melalui elemen estetika. Estetika ni apa? Saya selalu sebut estetika, nilai-nilai kecantikan lah, ya. Okay. So, seni bina Islam ni dia menggalakkanlah penghayatan nilai estetika itu sendiri. Right? Binaan bangunan ini telah diperindahkanlah dengan ukiran arabes. Apa itu arabes? Iaitu corak hiasan pada catan, ukiran kayu dan seumpamanya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan, haiwan ataupun manusia yang disusun dalam garisan bersegi, bergeometri atau berlengkok-lengkok lah, dan juga awan larat. Ni keadaan, nampak tak? Macam bentuk daun. Ya, ini adalah nilai ukiran arabes, ya. Dan juga bukan sahaja ukiran arabes, ya. Pembinaan bangunan ini dia juga memperlihatkan tentang motif kaligrafi. Okey, kaligrafi ni seni khat yang tulis macam Arab, kan? Tu kaligrafi, ya. Dan selain pada motif kaligrafi, adanya geometri. Ni geometri awak tahu kan, macam awak belajar matematik tu kan, bentuk geometri dan juga bentuk cakrawala. Cakrawala ni adalah bentuk bintang-bintang di langit. Okey, contohnya ada bentuk bulan, bentuk matahari dan sebagainya lah, ya. Dan fungsi mereka buat nilai elemen estetika ini adalah untuk memberikan keselesaan dan ketenangan. So, sambil beribadat, lihat pula seni bina yang ada ukiran macam ni, kita rasa tenang lah, ya. So, ini adalah motif geometri di kawasan Abu Dhabi, ya. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okey, seni bina Islam ini juga selain daripada ikut iklim setempat, dia juga ikut budaya tempatan. Bukan saja ikut cuaca, kena ikut budaya. Kenapa budaya? Kita kena faham, seni bina tu dia mengikut budaya sesebuah kaum. Okay, contoh pertama, saya bagi contoh dekat sini, Masjid Huangshanxi, China, di negara China, di mana binaan dia ni adalah diambil ataupun ubah mengikut daripada rumah tradisional, ya. Bentuk tradisional, nampak tak? Bumbung dia ni, dalam gambaran ni ada bumbung dia, bentuk tradisional, ya. Selain pada tu diambil dalam bentuk kuil dan juga istana, ya. Awak biasakan tengok istana tanah kawasan dekat China tu, bentuk bumbung dia sama tak dengan masjid ni? Sama, ya. Okey. So, selain daripada Masjid Huangshanxi China di Guangzhou, ya, Masjid Niuji Beijing dan juga Masjid Zhenjiaoxi di Huangzhou pun sama jugalah dalam bentuk keadaan yang seakan-akan rumah tradisional, kuil dan juga istana. Right? So, kita pergi contoh seni bina yang mengikut budaya setempat adalah di Masjid Sultan Ahmed, ya, di Turki. Okey, di mana dekat Turki, penggunaan kubah dia adalah menjadi struktur utama lah, ya. Struktur utama bumbung yang ditemui di masjid-masjid lah pada zaman Turki Uthmaniyah. Right? Contohnya Masjid Sultan Ahmed ni, iaitu dikenali sebagai Masjid Biru, yang ada ruang solat yang telah ditutupi dengan kubah dan setengah lingkaran lah daripada ini. Dalam gambaran ni awak boleh lihat, ya. Okey, walaupun kecil, tapi saya harapkan awak boleh nampaklah gambarannya. Alright. So, dikeliling masjid ni, dengan
kita panggil dia sebagai menara. Okey, di sisi masjid. Dia di Turki ni ada banyak menara diletakkan di sisi masjid. Apakah fungsi menara tersebut? Adalah untuk keselamatan dengan memperkukuhkan sistem struktur daripada rentangnya yang lebar. Kedudukan dia ni memang lebar lah. So dia memerlukan lingkaran dan juga menara di setiap sisi masjid. Okey, yang terakhir. Siapa pernah tahu cerita cerita-cerita macam Hindustan, ya? Awak biasa kan tengok keadaan istana dia. Lebih kurang sama juga masjid kat sana, right? Di mana adanya binaan pintu gerbang yang besar. Okey, pintu gerbang dia dalam keadaan yang besar. Yang inilah pintu gerbang dia. Okey, yang ini pintu gerbang besar, keadaan dia besar. Alright. Dan binaan pintu gerbang yang besar ini adalah berfungsi untuk sebagai pintu masuk utama. Okey. Dan ciri masjid di India ni kita nak senang kenal kerana penggunaan dia punya bumbung tu bumbung dia adalah kira macam bentuk bumbung tu adalah bentuk ala-ala bawang. Dan juga mempunyai lengkung yang menirus. Yang ni. Orang nampak tak yang ni? Ni. Bentuk bawang dan juga keadaan ni adalah menirus. Ya. So, ini adalah gambaran di Masjid Moti, India. Ya. So, kan kita biasa dengar negara India ni terkenal dengan rempah ratus, negara India ni terkenal dengan tanaman bawang. Ya. So, kita boleh gambarkan masjid kat sana pun dalam kubahnya berbentuk ala-ala macam bawang lah, dan juga lengkung yang menirus. Okay. So, kita dah habis untuk bab 8. Right. So, secara kesimpulannya yang boleh saya simpulkan di sini adalah masyarakat Arab itu sebenarnya adalah sangat kira macam Arab jahiliah lah, yang tak mengamalkan langsung adat agama Islam yang sebenar, ajaran agama Islam yang sebenar. Sehinggalah Islam itu datang, ya. So bila Islam tu datang, dia membawa perbaharuan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Arab itu sendiri, ya. Tambah lagi nak dirancakkan lagi kejayaan tamadun Islam ini adalah dengan adanya kepimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesuruh Allah, ya. Pesuruh Allah, dan juga diteruskan pula dengan khalifah-khalifah Islam yang lain. Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar. Okey, lagi apa? Ali, Affan dan sebagainya lah. Okey, khalifah. Alright. Dan khalifah-khalifah ini diteruskan lagi dengan khalifah daripada kerajaan-kerajaan Islam yang lain telah membentuklah satu masyarakat yang mana kehidupan daripada dulunya tak terurus menjadi kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih baik, ya. Dan tamadun Islam ini sebenarnya telah menyinari dunia ni daripada pelbagai aspek, dari segi politik, ekonomi, sosial. So maknanya apa yang kita ada sekarang ini adalah sumbangan daripada tamadun Islam juga. Contohnya dari segi perlembagaan. Perlembagaan pertama di dunia adalah perlembagaan Madinah, yang dibuat oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan perlembagaan daripada mereka syarikat. Tu awak kena faham dari segi aspek politiknya. Itu merupakan sumbangan terbesar dalam tamadun Islam. Alright. Dan yang terakhir, Islam ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar juga dari segi seni bina, dan seni bina yang dibina itu menjadi warisan dunia sehingga kini. Masih kekal ada sehingga kini. Okay, so kita perlu menghargai segala ilmu, segala sumbangan yang telah diberikan oleh tamadun Islam, oleh masyarakat Islam ini. Kita gunakan ilmu mereka, kita majukan lagi ilmu mereka untuk kehidupan pada masa akan datang. Okay, so saya akhiri kelas kita hari ini dengan ucapan terima kasih kerana sudi mendengar segala celoteh saya dalam video. Okay, sudi membuat latihan. Saya doakan semua pelajar yang melihat, mendengar, menonton video saya lulus dengan cemerlang. Bukan lulus saja, target A untuk sejarah. Okay, bye. Assalamualaikum.